Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrika, ini Perspektif Awani. Malam ini kita akan melihat apakah cara yang terbaik untuk kita lakukan satu cara baru untuk memerangi rasuah. Dan baru minggu lalu, pihak Sinar Harian di bawah kumpulan Karangkraf melancarkan satu kempen Sinar untuk Malaysia, iaitu hashtag karakter nilai moral bangsa. Dan tergolong dalam kempen ini iaitu bagaimana kita ingin melakukan jihad menghapuskan rasuah. Ini satu perkara besar, tetapi orang kuat kumpulan Karangkraf mengambil inisiatif ini bagaimana untuk melihat dalam kerangka baru. Mungkin ia tidak bersamaan dengan cara-cara yang sebelum ini, tetapi ia menjadi satu pelengkap bagaimana kita sebagai golongan masyarakat, kelompok masyarakat sivil, golongan NGO, penjawat awam, peringkat swasta dan juga pemain politik sama-sama kita membasmi rasuah ini ke tahap yang paling ke bawah sekali. Jadi untuk ini Perspektif Awani pada malam ini menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Husamuddin Yaakob, pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karangkraf. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, terima kasih bersama saya dalam Perspektif Awani pada malam ini. Datuk, mungkin soalan pertama saya, apa sebenarnya yang kumpulan Karangkraf, Sinar Harian dan Datuk sendiri secara peribadi apabila melontarkan dan juga mencanangkan serta merasmikan kempen yang dikatakan membawa sinar untuk Malaysia ini? Terima kasih. Sebenarnya kenapa saya terpanggil untuk mulakan gerakan ini? Bagi saya ini merupakan sebuah gerakan rakyat demi rakyat. Kerana kita tengok rasuah ni sudah berakar umbi dalam masyarakat kita. Rasuah bukan saja jadi masalah orang Melayu, dia masalah orang Malaysia. Amalan rasuah, budaya menerima rasuah, budaya kondon rasuah ni sudah berakar umbi dalam masyarakat orang Malaysia. Cina, Melayu, India, Iban, dia bukan masalah orang Melayu saja. Bukan saja di politik, malah di korporat, di badan agama, di mana-mana saja rasuah sudah dianggap satu perkara biasa, jadi sudah jadi satu budaya. Jadi kenapa sekarang saya terpanggil untuk memulakan gerakan secara besar-besaran, saya rasa sudah sampai masanya. Dengan pandemik COVID-19 ni, kita dah terkurung 1 tahun kan. Dan kita tengok bila terkurung tu sebenarnya itu adalah divine intervention untuk memberi satu isyarat kepada rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Kita tengok seluruh dunia orang terpaksa berkurung. Pernah terjadi ke dalam masa 100 tahun ni? Tak ada. Tapi kita tengok tak selit. Di Malaysia ni kita masih bergaduh, duk berebut, dan dia sebenarnya turning point saya betul-betul, brother. Kenapa saya buat ini? Bila 2 minggu lepas ada seorang sahabat saya datang. Yeah. Dia cakap dengan saya, you tahu tak, anak saya ada masalah dengan mata. Nak jumpa spesialis, pergi sendiri, dapat appointment dengan nak jumpa pakar setahun. Oh. Tapi ada kelab tu, kan, ada runner datang jumpa. Dia kata kalau bayar RM50 atau RM100 dapat appointment cepat. Jadi maknanya sampai level itu pun sudah ada rasuah. Jadi maknanya ini sudah parah. Jadi saya kira dengan kita mengalami PKP 2.0 ni, kalau kita tak sedar lagi dan kita tidak ambil solution daripada Tuhan untuk selesaikan masalah kita, saya rasa parah. Jadi itu kenapa saya rasa untuk selesaikan masalah rasuah ni, dah berpuluh-puluh tahun orang buat macam-macam. Tapi semuanya buat secara terpisah-terpisah. Ada macam-macam organisation, transparansi, apa, tapi dia tak masuk ke hati. Jadi, kalau nak selesai masalah rasuah ni, kita kena pergi kepada root cause of the problem. Punca masalahnya adalah nilai pegangan manusia. Kita di Malaysia ni, kita punya ukuran, babi haram tapi rasuah tak haram. Kan? Jadi maknanya kalau kita boleh pergi, itulah measurement kita, dan orang yang bukan Islam pun marah dengan orang pengamal rasuah, tapi mereka juga amalkan rasuah.
di bank, di pejabat lawyer, di pejabat di housing development, rasuah tu merata, di korporat rasuah merata, tapi kita selalu blame politician. Jadi rasuah ni bukan isu politician saja, isu ekosistem. Ekosistem di mana semua maknanya terlampau ramai orang terlibat dengan rasuah, dengan budaya memberi rasuah dan menerima rasuah, dan budaya boleh terima rasuah. So, selagi root cause of the problem tak diselesaikan, tukarlah kerajaan macam mana. Bersih 80 pun tak akan boleh bersihkan negara ini. Yang kita perlukan bersih adalah kita sendiri. Kena bermula dengan individu. Itu yang saya mulakan gerakan Sinang untuk Malaysia, kempen untuk reset ataupun ini merupakan sebuah gerakan moral. Gerakan moral untuk reset nilai, values, nilai, moral dan karakter bangsa. Pasal kita value sistem kita fail. Moral kita teruk, etika kita, integriti kita, dan dengan sendirinya menjadikan dia karakter kita. Jadi bila karakter, orang yang ahli parti yang rasuah akan memilih ketua cawangan yang rasuah. Ketua cawangan yang rasuah akan pilih ketua bahagian yang rasuah. Ketua bahagian yang rasuah akan pilih perhubungan yang rasuah. Akan pilih presiden rasuah, akan pilih exco. Jadi ekosistem itu. Jadi kita kena baiki di bawah. Itu yang saya mulakan gerakan. Gerakan ini adalah sebuah gerakan rakyat untuk rakyat di mana semua rakyat kena terlibat secara total. Semua rakyat kena bangkit. Tak kira agama apa, bangsa apa, kaum apa pun bangkit untuk menolak rasuah dalam diri dia. Kenapa saya perkenalkan rasuah bangsa? Bukan nak ditangkap orang rasuah tu, nak keluarkan rasuah, toleransi rasuah itu dalam jiwa masing-masing. Okay. Itu sebenarnya objektif. Ini merupakan sebuah gerakan moral. Datuk, saya kenal Datuk ni bukan baru, tetapi lama dah, hampir 1 dekad dah dengan Datuk. Tapi saya suka apabila Datuk membawa satu idea baru, gerakan moral, gerakan massa. Saya ingat lagi ketika Datuk mengungkapkan satu gerakan kita bangkit untuk komuniti selepas banjir kuning di Kelantan beberapa tahun lalu, dengan rumah ngajinya, dengan World Quran Hour-nya, dengan pelbagai inisiatif membawa satu elemen yang mengangkat martabat kita sebagai manusia yang begitu teruk diuji dengan bencana banjir ketika itu dan berterusan, amat berjaya. Tetapi kali ini rasuah. Bagaimana Datuk ingin membawa satu gerakan ini berjaya seperti gerakan rumah ngaji World Quran Hour? Kerana kita tidak nampak apa cara lain di Malaysia ini untuk kita bantras rasuah. Pelbagai cara dah, Datuk. Kita panggil najis rasuah, kita panggil perangi rasuah, kita panggil bantras rasuah. Kalau ikut kata pun dana yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ataupun mana-mana pihak ni macam-macam lah. Pergi bengkel lah, pergi training lah, hantar ke Geneva lah, hantar ke mana. Tapi rasuah kita tetap tinggi. Dan kita takut indeks rasuah untuk 2020 ni mungkin merudum semula selepas kita nafas lega pada 2019 yang lalu. Bagaimana Datuk nak buat benda ni? Manusia ni yang kontrol dia, operating system dia adalah hati. Kita kena bersihkan hati manusia dulu. Jadi ini adalah merupakan kesinambungan program yang kita mulakan bersama dulu 8 tahun dulu, gerakan mengqurankan bangsa, kerana kita sebuah negara Islam. Majoriti kita orang Islam. Pemimpin kita Islam, penduduk kita majoriti Islam, pegawai-pegawai kita, media pun dikontrol oleh orang Islam. Tapi kenapa akhlak kita, moral kita teruk? Jadi saya rasa kerana bagaimana Islam itu atau agama itu dipindahkan daripada Al-Quran itu menjadi nilai yang ada dalam agama kita itu dipindahkan kepada hati manusia, operating system. Jadi itu sebenarnya yang saya rasa fail, gagal big time. Maknanya kita sistem pendidikan kita, kalau kita mengajarkan agama kita kepada orang Islam tu tidak masuk ke hati. Jadi inilah saya rasa inilah itu yang saya sebut tadi, solution daripada Tuhan. Al-Quran ni dibuat adalah untuk semua dan sudah dilengkapkan. Cuma kita gagal memindahkan konsep ilmu-ilmu panduan yang ada dalam Al-Quran tu kepada hati manusia dengan cara yang tersusun. Mungkin saya rasa ini upbringing juga penting, cara kita mengajar. Jadi cara kita ajarkan agama kita tu.
Dan juga bagi orang-orang agama-agama lain pun, saya rasakan mereka juga fail. Pasal bukan saya nak samakan agama, tapi kita menghormati agama mereka. Jadi agama mereka, saya percaya, juga mengajar kebaikan. Tapi kenapa orang-orang yang tidak Islam pun mengamalkan rasuah, menerima rasuah? Jadi maknanya cara kita beragama salah. Sedangkan kita ada rukun negara, kan? Kepercayaan kepada Tuhan. God fearing, God loving tu supreme. Tapi kenapa collapse? So, jadi maknanya inilah source-nya, root cause the problem. Sebanyak 60 tahun tidak menanam nilai kemanusiaan tu ke dalam jiwa orang Islam, menyebab jiwa orang Malaysia, bukan orang Islam je, menyebabkan keimanan kita rapuh, kita boleh susah sikit, tak nak queue bayar. Nak projek tu tak nak complete secara sihat, bayar. Kan? Nak kerja, bayar. Itu semua guna bayar. Sedangkan, kalaulah kita betul-betul beragama, kita akan menjadi kita seorang yang betul-betul bertanggungjawab. Bila bertanggungjawab ni, dan bila orang yang bertanggungjawab, dia tahu apa impact daripada setiap perbuatan dia. Dia ambil dia rampas hak orang, apa impact pada orang lain. Kan? Ya. Jadi itu yang saya rasakan, ini gerakan ini mesti jadikan gerakan moral, bukan kempen yang retorik, majlis pelancaran lebih besar daripada program. Pasal sekarang kebanyakan kenapa program-program kita gagal? Kita sibuk dengan pelancaran. Majlis pelancaran tidak pada substance tu. Substance tu jadi maknanya bagaimana kita nak menukarkan manusia tu jadi manusia. Kan? Yang ada operating system tu berasaskan nilai-nilai murni yang ada dalam rukun negara. Dan rukun negara itu diambil combination daripada pelbagai agama. Ya. Kan? Menarik. Dan terutama agama Islam. Dan agama Islam juga ambil daripada Quran. Jadi nilai Quran itu tidak masuk ke hati. Kan? Itu sebab sistem benteng pertahanan kita nombor satu runtuh. Kadang-kadang kita perlu blame diri kita, individu. Saya merujuk kepada diri saya. Apabila kita melihat orang buat rasuah, kita marah. Tetapi apabila kita melihat orang menggunakan sumber-sumber yang tidak diiktiraf ni ataupun sumber-sumber yang salah, itu dikatakan rasuah juga. Mereka buat masjid, mereka bagi anak yatim, buat rumah tahfiz, hantar orang ke haji, umrah. Kita lembik, kita rasa cair. Tak ada masalah. Buat masjid kot, hantar orang pergi haji, pergi umrah, apa masalahnya? Nampaknya kita ada double standard apabila kita bercerita tentang rasuah. Dan itu bukan saya cakap, tetapi sudah ada realiti apa yang berlaku. Kes-kes yang sedang dibicarakan di mahkamah, apa yang berlaku di kalangan agamawan kita. Malah ada juga dapatan di sebuah universiti, dalam hal integriti dalaman universiti tersebut, kelompok yang paling banyak membuat kesilapan, membuat tuntutan palsu dan juga membuat ketirisan dalam perolehan adalah datang dari fakulti yang berkaitan dengan agama Islam. Agak memeranjatkan berbanding dengan fakulti engineering, ekonomi ataupun sains. Mungkin kita boleh berlapang dada, tetapi datang dari fakulti Islam. Di mana kita nak letak agama kita dengan pelakunya yang sepatutnya kita hormati, penggeraknya, para asatizah kita, tetapi ia tidak mencerminkan apa yang sepatutnya, seperti mana Datuk katakan tadi? Okey. Jawapan saya simple. Kebanyakan orang-orang ini, mereka lahir Islam, tapi mereka tidak faham Islam. Kalau dia betul-betul, dan cara terbaik untuk faham Islam adalah membaca panduan yang diberikan dalam Al-Quran. Jadi maknanya sekarang, kita orang Islam, cara kita beragama itu, kita rasa baca Quran saja cukup. Sedangkan apa yang kita perlu adalah kita mesti memahami Al-Quran itu. Apa mesej-mesej. Jadi maknanya selama ini, saya rasa cara kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak Islam itu mungkin harus direvisi. Pasal tak sampai. Mesej itu tak sampai. Jadi sepatutnya kalau kita baca Quran, kita faham, kita hayati, kita akan amalkan. Tapi sekarang, kita baca, kita tak faham. Itu sebab kita tak amalkan. Jadi maknanya sekarang saya rasa, buatlah satu kajian sejauh mana orang Islam ini faham agama mereka. Saya rasa mungkin very little. Because tadi, Saudara Nazri mention tentang duit rasuah guna pergi masjid, duit itu
dia tidak boleh menghalalkan benda itu. Bukan bila yang haram tu tak haram sampai bila-bila. Kan? Jadi perbuatan rasuah tu sendiri dah satu perbuatan yang zalim. Dan kalau dalam Quran tu dah jelas tak ada semua tu. Cuma mungkin kerana pengajar-pengajar Al-Quran kita tidak mengajar benda-benda yang sepatutnya dipahami. Jadi kita pilih yang pasal saya tengoklah. Masalah cara kita mengajar Islam ni di Malaysia ni atau yang remeh-temeh kita besarkan, yang besar kita remeh-temehkan. Itu sebab Islam tu tidak betul-betul. So bagi itu saya baca banyak tentang Islam ni adalah the most misunderstood religion. Ya. Kerana orang yang mengajar itu sendiri tidak betul-betul faham. Kan? Jadi saya rasa prioriti itu yang seruan saya kali ini dalam gerakan ini adalah untuk orang-orang agama itu kena revisit balik. Tapi kita ni kalau nak betulkan, kita kena betul pada individu. Betul. Diri kita. Individu dulu, betul. Individu, kalau kita betul, kita akan pengaruh keluarga kita. Dan kalau keluarga kita betul, akan pengaruh kita kampung kita. Kan? Ya. Dan jika komuniti dia akan. Itu sebab saya panggil ini gerakan rakyat untuk revisit nilai kita. Sejauh mana pegangan nilai kita, sejauh mana pegangan moral kita, sejauh mana karakter bangsa kita sendiri dulu. Jangan salahkan politician. Kita sibuk politician saja. Politician tu dia boleh guna kita pasal kita yang biarkan. Ya. Kita yang minta dia belanja. Kan? Kalau jumpa dia satu meja makan nasi lemak, ambil rokok lagi yang macam Datuk Mukhlis kena kat Kelantan tu 6,000 bil. Mana itulah ahli-ahli. Jadi ini yang saya katakan, maknanya kalau nak tukar, semua orang tukar. Bukan tukar pemimpin parti, ahli parti dia kena tukar dulu. Dia mesti tukar diri dia supaya dia pilih ketua cawangan yang baik. Dan ketua cawangan pilih yang lebih baik daripada yang untuk jadi ketua bahagian. Dan untuk jadi calon ke untuk jadi menteri. Tapi sekarang, pasal kita sendiri yang para penerima rasuah dan para pendamba rasuah, dan of course lah kita akan cari orang yang boleh cari duit ekstra untuk bagi kita makan free, rokok free. Sistem nilai itu yang kita nak betulkan. Ini yang saya nak gerakkan sebenarnya. Saya nak gerakkan satu kebangkitan yang holistik, maknanya secara serentak orang Cina, Melayu, NGO ke siapa, semua bangkit bangun kata, hey, kita dah buat salah selama ni, kita stop, kita tukar, kita bagi diri kita dan slowly kita tukar sistem atas tu. Betul. Dan kita beli Ya. politician. Macam mana kita nak buat perkara macam tu? Kalau di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemberantasan Korupsi, KPK dipanggil sada. Ketika 10 tahun lalu, mereka menjadi satu institusi yang tidak dihormati rakyat. Seringkali kes-kes berkaitan dengan profil ahli politik dan sebagainya lepas macam tu saja. Tetapi apabila mereka ada satu visi masa seperti mana yang kita dengar apa yang Datuk cakap tadi, mereka tidak ingin bergantung kepada parlimen mereka, DPR mereka. Sehingga kan mereka nak bina bangunan pun, mereka tidak mahu satu sen pun daripada duit kerajaan. Mereka minta duit daripada rakyat dan akhirnya rakyat berbondong-bondong menyumbang ikut kemampuan mereka. Kalau 10% lah, kalau 100% lah. Macam mana Datuk nak menggembeling masa ini untuk kita angkat satu gerakan ini rakyat punya dan rakyat bertanggungjawab apa yang mereka mahukan? Okey, saya rasa sekarang itu sebab saya rasa ini peluang terbaik. Pandemik ini, PKP ini, MCO ini dan darurat ini merupakan peluang terbaik untuk kita gerakkan. Kerana sekarang yang ada kuasa dua pihak, tiga pihak. Satu Allah. Nombor dua, Perdana Menteri yang ada kuasa darurat dan nombor tiga rakyat. Parti politik apa semua sekarang buat masa ni tak ada kuasa. Jadi kalau ada satu kebangkitan rakyat secara besar-besaran untuk bangkit menolak rasuah, menolak amaran rasuah, menolak pemimpin rasuah dan menggesa semua orang-orang rasa ada malu dan rasa malu, takut. Dan saya rasa kalau ini ada kesedaran, maknanya kempen kesedaran, maknanya jom kita berubah sama-sama. Dan kita desak supaya parti-parti politik buat satu reformasi yang besar, tukar pemimpin-pemimpin diorang sekarang at all levels, bagi orang baru tidak tinggi orang muda. Asal orang baru, orang yang dah ada terkesan sikit, degek sikit, kena undur secara terhormat. Kerana signal daripada Allah dah ada. Kamu semua dikurung. COVID dah mengata-mengata kan. Kamu kena berubah. Jadi maknanya parti politik kena berubah dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri
zaman darurat ni, Allah izinkan dia jadi Perdana Menteri macam ni, dia ada tugas yang besar. Dia harus buat satu reformasi. Maknanya dalam masa 6-7 bulan ni dia kena buat satu transformation, dia uruskan pandemik ni, uruskan ekonomi, tapi mesti persiapkan satu pelancar untuk satu reformasi kepada structure, makna SPRM kena bersih, kena dibebaskan, apa dia kena buat. Ini dia akan bertanggungjawab kepada bila dipandang masa kalau dia tak buat. Kan? Dia harus, kalau dia betul pentingkan rakyat, berjuang untuk rakyat, bukan untuk diri dia atau untuk kawan-kawan dia di Bersatu, inilah peluang dia terbaik untuk menebus. Kerana rakyat semua sedang terkurung, orang sedang lapar, orang tak ada kerja, business affected. Tapi rakyat sekarang sedar, maknanya selama ni 50 tahun kita bersekongkol dengan rasuah, sekarang kita nak tolak. Kita tolak, kita buat pressure. Kan? Pressure maknanya supaya semua orang bersihkan diri. Yang dulu kita ambil duit, kita jangan bagi duit. Orang itu. Lepas tu, Tan Sri Muhyiddin kena ambil tindakan yang segera untuk menghukum yang besar-besar ni. Yang mana dah bersalah, appeal dia kena cepat. Kan? Kalau tak bersalah lah. Tapi maknanya jangan tunggu bertahun-tahun. Jadi maknanya Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri di zaman darurat harus buktikan yang dia betul-betul ikhlas, betul-betul jujur untuk menyelamatkan negara. Dan rakyat kena bangkit, tak kira agama apa, bangsa apa, NGO bunga, dan orang agama pun, ustaz apa, badan-badan kena baiki balik cara dia memahamkan orang Islam tentang Islam, bagi di gereja memahamkan orang Kristian, di temple orang Hindu, kan? Dan masjid-masjid harus berubah, temple-temple harus berubah, maknanya rasuah di masjid, di temple juga berubah. Kita tahu bagaimana tengah-tengah tu orang miskin, orang Hindu pergi ke temple bagi duit, tapi pegawai-pegawai temple itu bersenang-lenang. Semua orang tahu benda ni. Di masjid pun kita tahu penyalahan guna. Kan? Macam Nazri kata tadi tentang ibadah agama, dia apa semua. Jadi maknanya, mesej yang saya sampaikan cukup lah. Okay. Maknanya semua berhenti dan kita berubah. Muhyiddin berubah, parti politik berubah. Jadi maknanya kalau parti politik ni berubah dalam masa 6 bulan ni, bila PRU 15 tahun, hujung tahun ni, rakyat ada pilihan siapa terbaik untuk mereka pilih. Sekarang rakyat tak ada pilihan. Jadi maknanya sekarang pemimpin-pemimpin yang lama dah berkecimpung sejak tahun 70-an lagi, cukup-cukuplah, berhentilah. Masa anda semua dah cukup dah. Bagilah peluang orang baru, formula baru. John Wayne tak boleh main cerita Avengers Endgame. Kan? Datuk, mungkin akhir sekali Datuk, supaya gerakan ini gerakan yang bersih, gerakan yang tulen, hasrat niat yang murni ini tidak dicuri oleh pihak ketiga. Kita tahu orang-orang politik, orang-orang yang tertentu di luar sana suka berkawan dengan Datuk, keluar dengan Sinar Harian, keluar buat statement kami bersama dengan Sinar Rasuah Busters ini. Kita tahu latar belakang kelompok-kelompok ini, mereka ingin melihat bersih, kelihatan bersih. Tetapi mereka terpalit dah dengan pelbagai cara rasuah mereka dan kedudukan mereka. Jadi macam mana Datuk meyakinkan masa Datuk tidak ingin bersetongkol dengan puak-puak sebegini? Okey. Ini merupakan sebuah gerakan rakyat. Gerakan rakyat, oleh rakyat, dari rakyat, demi rakyat. Untuk reset nilai, moral dan karakter bangsa. Dan sekarang, common COVID-nya adalah rasuah. Kita attack rasuah dulu. Bukan? Tapi sebenarnya yang kita nak bawa adalah moral. Dan untuk gerakan moral ini harus digerakkan oleh semua NGO, oleh semua parti, oleh badan-badan agama ke apa, oleh individu, oleh persatuan sukan, apa pun. So, mana ini gerakan rakyat, dia tak ada ketua. Kita hanya connect the dots. Hasrat sama. Nak bersih, nak kembalikan value system. Maknanya nilai. Saya ulang berkali-kali tentang nilai. Tak ada ketua, tak ada apa. Masing-masing bergerak di kapasiti masing-masing. Itu cuma perjuangan kita saja yang connect kita. Orang politik, kerja anda, jangan ganggu ini, kamu berdiri. Anda tukar reform parti masing-masing. DAP kena berubah. PAS kena berubah. UMNO kena berubah. PKR kena berubah. PAS kena berubah. Amanah kena berubah dan semua MCA, semua parti-parti kena berubah. Naratif yang di tahun 60-an, 70-an dah tak boleh pakai. Naratif baru.
Dan ini merupakan sebuah penyatuan nasional. Maknanya kita dah cukup berbalah, kita berasaskan rukun negara. Maknanya semua orang berpandukan kepercayaan pada Tuhan. Itu yang 5 features rukun negara itu, kita pegang pada itu. Itulah asas perjuangan kita. Kita bina balik sama-sama negara ini. InsyaAllah, saya rasa kalau kita ada keikhlasan, kesungguhan, kita akan dapat bina satu Malaysia baru dengan naratif baru, dengan yang betul-betul adil dan sama dan bagi equal chance pada semua orang, berasaskan rukun negara. Kan? Jadi saya rasa ini seruan untuk semua orang bangkit. Semua orang bangkit. Jadi kami saya dah pension di Karangkraf sekarang, saya akan dedicate masa dia, kita akan buat sekretariat untuk koordinate saja. Saya bukan ketua, saya tak ada cita-cita politik, tak ada apa. Saya nak supaya saya boleh jawab saja di akhirat nanti kepada anak cucu saya, kepada malaikat, apa yang kamu buat semasa kamu diberi peluang. Bila melihat keadaan keruntuhan moral bangsa, kerepotan bangsa yang begitu teruk, kamu ada media, kamu ada kebolehan, kekuatan, kamu ada rantaian, kenapa kamu tak buat? Jadi kurang-kurang itu saya boleh jawab. Dan saya berharap juga media, rakyat biasa, gunakanlah media sosial untuk reset moral ini. Rasuah itu satu hal, tapi reset nilai moral bangsa dan karakter. Mana kita nak satu karakter yang satu bangsa yang pegang pada nilai, yang pegang pada moral yang tinggi, berkarakter, ada etika, ada integriti, dan jadi ini yang saya harap. Dan semua orang kena bangkit. Orang muda, orang tua, semua kita adalah hero. Ini untuk selamatkan kita. Bukan selamatkan pemimpin kita. Kan? Tapi untuk bawa ke depan, mesti ada political will. Political will-nya adalah kita bagi peluang 7 bulan untuk semua parti. Maknanya seruan saya, semua yang lama-lama kena give way. Anda sudah tidak relevan lagi semua. Ini poin saya yang friend. Nak marah-marahlah, tapi anda sudah tak relevan. Bagi peluang kepada orang baru. CXC muda. Kan? Maknanya ramai lagi orang yang duduk. Dan saya seru juga yang warrior-warrior yang duduk berjuang kat keyboard tu dalam WhatsApp group, bangkit, do something. Buat sesuatu. Anda akan didakwa oleh anak cucu di akhirat. Terima kasih Datuk. Semoga seruan Datuk ini disahut badan sivil, NGO, masyarakat kebanyakan, individu, golongan agama dan juga parti politik, termasuk pemimpin-pemimpin yang ada sekarang dan juga pemimpin syarikat-syarikat swasta. Semoga jihad ini kita akan jadikan suatu gerakan yang berkesan dan bukan hanya retorik semata-mata. Terima kasih Datuk Dr. Husamuddin Yaakob, Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karangkraf. Itu sahaja perspektif Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.